Selamat sejahtera, saya Mizali Laria. Saya akan menerangkan tentang penyataan masalah dan juga objektif kajian. Penyataan masalah adalah berdasarkan kepada analisis terhadap produk yang sedia ada, iaitu penyapu dan penyodok. Seperti yang kita ketahui, penyapu dan penyodok adalah memerlukan pengguna untuk melakukan kerja secara berulang-ulang dan memerlukan tenaga yang banyak semasa melakukan pembersihan. Yang seterusnya adalah penyapu dan penyodok bukanlah pilihan yang terbaik untuk membersihkan habuk, debu maupun rambut kerana pengguna perlu menggunakan peralatan lain untuk membersihkan, iaitu penyedut hempagas. Dan seterusnya yang ketiga adalah saiz produk ini adalah didatangkan dalam bentuk yang terlalu besar dan juga terlalu kecil di mana tidak sesuai untuk melakukan pembersihan di tempat-tempat tertentu, contohnya meja maupun dalam kereta. Yang seterusnya ialah terdapat inovasi produk penyapu dan penyodok di pasaran yang mempunyai harga yang terlalu mahal dan tidak mampu dimiliki oleh sesetengah golongan. Oleh yang demikian, inovasi produk baru yang kami cipta adalah mempunyai ciri yang mesra pengguna, mampu milik, selamat digunakan dan mampu dijadikan sebagai penyapu dan penyodok dalam suatu masa. Produk ini dinamakan sebagai Mr. Clean. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif utama yang perlu dicapai dalam melaksanakan projek ini. Yang pertama ialah menganalisis masalah produk yang sedia ada, iaitu penyapu dan penyodok yang biasa. Menganalisis masalah ialah melihat kepada masalah-masalah yang timbul ataupun yang tidak dapat diselesaikan oleh penyapu dan penyodok yang sedia ada. Contohnya, tidak dapat membersihkan habuk ataupun rambut secara efektif. Dan yang kedua ialah mereka bentuk produk yang sedia ada berdasarkan kepada analisis produk penyapu dan penyodok. Mereka bentuk produk baru ialah memastikan mereka bentuk produk yang dihasilkan adalah tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Yang seterusnya adalah membangunkan produk secara digital menggunakan perisian flash. Membangunkan secara digital adalah produk ini direka cipta di dalam perisian flash dan disimulasikan menggunakan perisian ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Karen Sharmini Michael akan menerangkan tentang analisis produk yang terdapat di pasaran. Penyapu dan penyodok ini biasanya digabung secara 2-in-1 dan ia akan menjimatkan pembelian di mana tiada pembelian secara asing. Penyapu ini mudah dibawa ke mana sahaja dan mudah disimpan. Penyapu ini sesuai digunakan bagi semua peringkat umur. Seterusnya, penyapu dan penyodok jenis biasa. Jenis biasa ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Kelebihannya ialah sesuai untuk digunakan bagi pembersihan kawasan yang besar, mempunyai ruang untuk pengawatan sampah yang lebih banyak dan lebih fleksibel. Kedua, kelemahan. Kelemahannya pula adalah sukar untuk pembersihan kawasan seperti yang di sudut. Pengguna berasa cepat letih kerana memerlukan tenaga manusia yang sepenuhnya dan batang kayu mudah reput atau patah. Seterusnya, penyapu dan penyodok jenis yang kecil. Kelebihannya adalah sesuai untuk digunakan bagi pembersihan kawasan yang kecil dan sudut, harganya lebih murah dan mudah dibawa dan digunakan di mana-mana sahaja. Kelemahannya pula memerlukan tenaga yang lebih kerana pengguna perlu membengkokkan badannya dan pengguna akan berasa cepat letih kerana memerlukan tenaga manusia yang banyak. Okey, selamat sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang pemilihan lakaran. Okey, kami telah menyediakan 3 buah lakaran, namun lakaran ini adalah lakaran yang dipersetujui oleh semua ahli kumpulan. Maka kami telah memilih lakaran ini untuk meneruskan projek kami. Okey, saya akan menerangkan beberapa faktor kenapa kami memilih lakaran ini. Okay, yang pertama, kita tengok daripada komponen elektrik. Okey, daripada komponen elektrik,
Kedua-dua komponen elektrik tersebut adalah selamat kerana kami menutupnya dengan menggunakan cardboard dan juga kotak. Okey, di bahagian timing belt dan juga timing belt pulley, itu adalah komponen yang sangat penting kerana ia menjalankan proses penyapu elektrik ini. Jika ianya tidak boleh berfungsi, maka penyapu elektrik ini juga tak dapat digunakan. Okey, kami tutup dengan cardboard. Juga kalau kata pengguna nak buka atau tutup cardboard tu, nak tengok sendiri komponen dalam itu, kami menyediakan selak pintu. So senang untuk dia buka dan juga tutup. Okey, pada bahagian butang dan juga bateri, kami juga tutup dengan kotak kerana itu adalah bahagian pemegang. Okey. Bateri selamat digunakan kerana tak ada berlaku direct contact antara tangan dan juga bateri tersebut. So, rejatan elektrik dapat dielakkan daripada berlaku. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang penutup pula. Okey, seperti boleh dilihat pada bahagian penutup, kami menggunakan cardboard Lucina kerana kami hendak pengguna boleh lihat sendiri jika sampah sudah penuh dan boleh dibuang. Okey. Juga kami menyediakan selak pintu pada bahagian penutup kerana kami hendak pengguna mudah untuk buka dan juga tutup. Macam buka pintu lah. So, senang dia nak buang sampah dan senang dia nak tengok kalau sampah dah penuh. Okey. Seterusnya adalah bahan. Bahan utama yang kami gunakan di sini adalah cardboard. Kenapa kami memilih cardboard? Kerana cardboard mudah untuk didapati. Okey. Juga ia tahan lasak dan murah. Memandangkan kami belajar, so cardboard ini adalah pemilihan yang terbaik untuk kami lah. Cardboard juga mudah untuk dipotong dan dibentuk mengikut bentuk yang kami mahu. Juga pelbagai warna yang menarik boleh didapati di luar sana. Dan jika kata kami hendak spray dengan colour yang kami mahu pun mudah untuk dilakukan. Kerana cardboard ini bersifat kalis air. Rasional yang keempat adalah dari aspek bentuk, di mana pemilihan reka bentuk yang telah dipilih mempunyai bentuk kotak yang mudah untuk dihasilkan serta mempunyai saiz yang mudah dibawa. Di samping itu, kapasiti dan ruang juga dapat memenuhi fungsi produk dengan baik. Rasional kelima, tapak kautan sampah yang mempunyai reka bentuk yang sesuai, di mana sampah lebih mudah untuk dibersihkan kerana bucu di tempat kautan sampah telah direka bentuk seakan penyodok sebenar. Dan yang terakhir, dari aspek penyimpanan, saiz yang direka bentuk mempunyai saiz yang mudah untuk disimpan serta dapat menjimatkan ruang penyimpanan. Reka bentuk yang strategik dan pemasangan yang teratur juga dapat menjamin produk agar tidak mudah tercabut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Jihan Adiba akan menerangkan tentang isu projek, iaitu isu yang memberi kesan kepada kemajuan projek dan beberapa penyelesaiannya. Seperti mana yang kita ketahui, dalam pembangunan sesuatu reka cipta ataupun inovasi baharu, semestinya kita akan menghadapi beberapa isu atau masalah. Semasa penghasilan produk kami juga, kami mengalami beberapa kekangan dan isu yang berlaku dalam membangunkan produk kami. Antara masalah yang kami hadapi adalah, yang pertama, kami memerlukan motor yang bersesuaian untuk digunakan pada penyapu elektrik kami, di mana dekat pasaran banyak jenis motor yang berlainan kuasa. Jadi kami perlu membuat analisis dan perbandingan untuk yang mana lagi sesuai dengan penyapu elektrik kami. Yang kedua adalah memerlukan tunjuk ajar pelajar dalam kursus elektrik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada pelajar kursus multimedia dan binaan bangunan. Jadi kami tiada asas tentang pemasangan alatan yang melibatkan elektrik.
Yang ketiga adalah sedikit sukar untuk membuat pemasangan skru pada cardboard. Kerana cardboard tersebut agak keras, jadi kami memerlukan tenaga yang agak banyak. Yang keempat ialah memakan kos yang agak tinggi di mana pembelian motor dan bateri yang bersesuaian dengan produk kami agak menelan kos. Berdasarkan kepada masalah dan isu yang telah saya sebutkan tadi, kami telah memperolehi beberapa jalan penyelesaian. Ini kerana kami ingin menghasilkan penyapu elektrik yang berfungsi dengan lebih baik. Antara cadangan penyelesaiannya ialah yang pertama, kami perlu meminta pendapat dan bertanya kepada orang yang lebih pakar. Ini bagi mengelakkan kami membuat pembaziran di mana kami membeli tanpa mengetahui fungsinya. Yang kedua ialah menggunakan tenaga mahir. Kami perlu meminta tunjuk ajar orang yang lebih mahir dalam pemasangan atau pertukangan bagi mengelakkan kecederaan. Yang ketiga, kami perlu menggunakan bahan terpakai bagi mengurangkan kos. Contohnya, kami menggunakan bahan komponen yang terpakai seperti penutup botol, chopstick, berus penyapu dan sebagainya. Yang terakhir ialah menggunakan bulu penyapu yang lebih ringan. Ini untuk memudahkan sampah dikaut dengan lebih banyak. Namun, terdapat isu yang lebih serius yang sedang kami hadapi dalam penghasilan produk kami, iaitu kami terpaksa menukar daripada real produk kepada simulasi. Ini kerana kami tidak dapat mencari bahan dengan keadaan yang tidak mengizinkan. Seterusnya ialah kami berbincang bukan secara bersemuka. Ini sedikit menyusahkan kerana menyebabkan ada ahli kumpulan yang akan terlepas maklumat ataupun salah faham. Selamat sejahtera, saya akan menerangkan mengenai progres projek ini. Produk ini diciptakan secara digital menggunakan perisian Adobe Flash. Produk Mr. Clean ini juga merupakan produk yang dapat digunakan oleh seisi rumah. Terdapat beberapa komponen dan bahan yang digunakan di dalam rekaan produk ini berdasarkan ukuran spesifik yang telah ditetapkan. Antaranya adalah cardboard, chopstick kayu, bulu penyapu, cardboard lucina, pemegang pintu, butang on-off, kotak, bateri C, wayar, engsel pintu, selak pintu, timing belt dan juga timing belt pulley. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Roslan dan saya akan menerangkan secara ringkas tentang pembahagian kerja sepanjang tempoh penghasilan produk kami iaitu Mr. Clean dalam berbentuk simulasi. Okey, terdapat beberapa peranan ataupun jawatan penting dalam menghasilkan produk ini iaitu yang pertama adalah pengurus projek, Nur Syahidah binti Nordin. Beliau bertanggungjawab bagi menjalankan perancangan, permulaan dan juga penutup projek ini. Okey, yang kedua iaitu penolong pengurus, Jihan Adibah. Beliau bertanggungjawab menyelaras dan juga menyediakan cadangan projek seperti projek Mr. Clean ini. Beliau yang bercadang untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, yang ketiga iaitu pakar isi kandungan, Miss Lilaria, Karen Sharmini dan Nur Syahira. Mereka bertanggungjawab dalam melakukan penyelidikan tentang keperluan isi kandung dan menghasilkan isi kandung tersebut dengan mencari maklumat dan sebagainya. Okey, yang seterusnya yang keempat iaitu pereka bentuk simulasi, Tan Suki. Beliau bertanggungjawab dalam membentuk, membangun, melaksana dan juga menilai produk yang dilakukan bagi mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Okey, yang kelima iaitu pereka grafik, Maziratul Balkis. Beliau bertanggungjawab menyediakan segala keperluan grafik dan boleh memanipulasi dan membuat penyuntingan kerja-kerja grafik. Dan yang terakhir iaitu penyunting atau lebih dikenali sebagai editor, Nurul Nadia. Beliau bertanggungjawab terhadap isi dan segala penyataan dalam laporan yang telah dihasilkan. Okey, itu saja. Terima kasih. Nama saya Nunadiah binti Nahanizam. Saya akan menerangkan sedikit berkenaan perancangan dan tahap pelaksanaan projek iaitu candakan.
Yang pertama merupakan analisis. Okey, untuk bahagian analisis kami bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, kena pasti pengguna sasaran atau target user. Kami mengambil masa selama 3 hari untuk mengenal siapa yang perlu menggunakan produk yang bakal dibangunkan. Okey, seterusnya kena pasti masalah. Kami senaraikan beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan produk yang bakal dibangunkan, mengambil masa selama 9 hari untuk mengenal pasti masalah-masalah yang timbul. Okey, seterusnya masalah-masalah yang telah disenaraikan tu kami perlu mengetahui punca dan faktor kenapa, bagaimana masalah tersebut timbul. Okey. Seterusnya kami membuat pembetulan proposal yang telah disemak oleh pensyarah. Kami mengambil masa selama 21 hari untuk membuat pembetulan proposal, iaitu bermula 9 Mac sehingga 29 Mac. Seterusnya, reka bentuk produk. Okay, untuk reka bentuk produk kami membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, analisis produk sedia ada. Bagi produk Mr. Clean kami, penyapu merupakan produk sedia ada. Dari situ kami menganalisis apa kelebihan, apa kelemahan yang terdapat pada penyapu. Okey, kemudian kami menghasilkan beberapa lakaran produk. Okey. Kami mengambil masa selama 7 hari untuk menghasilkan beberapa lakaran produk tersebut. Kemudian kami memilih reka bentuk produk yang terakhir, mengambil masa selama 6 hari untuk membuat pemilihan tersebut. Kemudian kami membuat pembetulan lakaran dan reka bentuk seperti yang disarankan oleh pensyarah. Ianya mengambil masa selama 15 hari. Pembangunan projek terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, pilih bahan. Daripada lakaran terakhir yang dipilih tadi, kami akan memilih beberapa bahan yang bersesuaian bagi membangunkan produk Mr. Clean. Okey, ianya mengambil masa selama 9 hari untuk memilih bahan-bahan yang bersesuaian. Okey, setelah memilih bahan, kita akan membina produk. Bina produk berdasarkan bahan-bahan yang telah dipilih. Okey. Sebab itu kita memastikan bahan-bahan itu bersesuaian supaya proses pembinaan produk berjalan lancar. Ianya mengambil masa lebih kurang 9 hari juga. Okey, seterusnya setelah selesai membina produk, kami menguji keberfungsian produk. Okey, untuk memastikan produk yang kami bina ni betul-betul menepati spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini juga mengambil masa 9 hari. Pelaksanaan. Okey, yang pertama, produk menepati tujuan pembangunan. Yang kedua, produk menepati objektif pembangunan. Okey, kedua-dua ni perlu ditekankan dahulu untuk memastikan produk yang dihasilkan menepati tujuan dan objektif yang telah ditetapkan semasa proses analisis. Okey. Ianya mengambil masa selama 3 hari, iaitu daripada 31 Mei sehingga 2 Jun. Okey. Seterusnya kita akan melakukan proses pembaikian ralat pada produk. Okey. Mungkinlah semasa menjalankan pengujian kebolehfungsian terdapat ralat berlaku pada produk. Okey. Dari situ kami mengambil tempoh selama 7 hari untuk memperbaiki ralat pada produk yang telah dihasilkan tersebut. Okey, ianya mengambil masa daripada 2 Jun sehingga 8 Jun. Okey. Yang terakhir merupakan penilaian. Ianya terbahagi kepada 2, iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Okey. Bagi penilaian formatif, ianya dijalankan sepanjang tempoh pembangunan produk dijalankan, iaitu daripada 1 Mac sehingga 8 Jun. Okey. Formatif ni merupakan satu penilaian jangka masa panjang atau berkala. Okey. Seterusnya, penilaian sumatif iaitu penilaian daripada pakar-pakar berkaitan produk yang bakal dibangunkan. Okey, ini hanya akan berlaku setelah tamatnya proses pembangunan produk. Jadi kami memilih tarikh daripada
8 Jun sehingga 22 Jun. Setelah tamatnya proses penilaian, perbentangan berkaitan produk yang telah dibangunkan akan dijalankan.